Okey, untuk pembedahan pula. Pembedahan ni kita ada dua jenis pembedahan lah. Sama ada kita pakai cara konvensional, iaitu zaman dulu punya kita buat satu luka yang besar. Okey, senang nak faham. Okey, kornea ni kita perlu buat luka dekat kornea untuk kita keluarkan kanta cataract yang dekat belakang. Contohlah ni cataract Okey, kita letak cataract kat belakang ni. Kita kena buat satu bukaan lah kat sini untuk kita keluarkan. Takkanlah tak boleh buka langsung kan. So kalau konvensional, cara yang dulu kita akan buat satu bukaan yang besar dekat atas ni. Kita buat luka, kita buka dia, and then anggap dah buka, kita akan akses dari sini dan kita keluarkan kanta ni lah. Ataupun cara yang sekarang yang paling biasa kita buat adalah phaco emulsification. Ataupun kalau kita tanya orang masyarakat, orang kata sebagai laser. Walaupun sebenarnya kita tak pakai laser pun. Alat yang kita pakai adalah alat yang mengeluarkan satu kuasa ultrasound untuk memecahkan cataract yang tebal kat dalam. So kalau macam yang kita pakai so called laser tu, atau sebenarnya phaco emulsification, kita akan buat satu incision ataupun luka kecil lah. Biasanya dua luka, position berlainan depends kepada pakar bedah. So kita akan buat satu bukaan dan masuk alat untuk pecahkan cataract yang dekat belakang ni. So untuk bagi lebih faham, kadang-kadang ada juga pesakit tanya dekat kita, lepas buang cataract tu kenapa nak kena masuk kanta lain? Sebab kita biasa explain kat patient, okay, bila kita buang pakcik punya cataract ni, kita kena masukkan kanta. Kanta ni bergantung, ada pesakit yang boleh dapat bantuan macam pesara ataupun sebagainya, ada pesakit yang kena beli sendiri. So orang tanya, tak boleh ke kalau tak beli, yang bagi mereka yang tak mampu kan? So sebenarnya tak boleh. Sebab apa? Kita punya mata tu memang dah ada dia punya refraktif punya power. Maksudnya kita memang ada power semula jadi, dan kanta kita adalah salah satu alat ataupun struktur yang menyumbang kepada power tu. So kalau kita buang saja cataract, tak ganti dengan kanta lain, tak ada guna lah. Lepas buat operation tak nampak juga. So untuk bagi faham macam mana kita masuk kanta yang lain, okay, let's say ini adalah kanta, dan anda kena tahu sebenarnya kanta kita ni dia terletak dekat dalam satu bag tau. So bila kita operation tu, kita akan buka bag tu dan keluarkan kanta. Contohnya, okey, ni adalah kanta yang cataract dekat dalam. So kita akan buat satu bukaan kat sini tau. Buat satu bukaan bulat dekat depan bag ni. Okey, lepas kita dah buat bukaan, cabut dia punya bahagian depan, dan kita akan nampak, okey, contoh ni kanta yang tebal lah. Bila kita dah buat bag, kita dah buat bukaan dekat bag, baru kita boleh keluarkan. Sama ada secara konvensional kita akan keluarkan kanta ni satu besar macam ni, keluarkan besar, keluar melalui bukaan luka yang kita buat tadi. Kalau operation secara phaco emulsification ataupun cara yang sekarang yang lebih luka kecil tu, kita dah buat luka macam ni, kita masukkan satu alat dekat sini, kita akan pecahkan kita punya cataract ni kecil-kecil dan kita sedut keluar. So itu adalah, kita kena faham konsep yang sebenarnya kita buang kanta, tapi bag tu biasanya kita akan biarkan. Kecuali ada certain case yang ada komplikasi, bag bocor dan sebagainya, itu case lain lah. Tapi secara asasnya itulah pembedahan yang kita buat. Yang kadang ada pesakit tanya juga, okey, dah lepas kita explain semua, dia kata, oh pakcik takut lah doktor, boleh tak kalau tak buat? Apa komplikasi kalau tak buat? Okey, biasanya kalau cataract ni kita biar lama ataupun tak buat operation, biasa dia pesakit akan datang bila benda tu, cataract tu dah bengkak. Bila dah bengkak sampai jadi putih, kadang-kadang kita tengok pesakit yang dah teruk tu, kita tengok lampu sekali dah nampak dah putih dah dia punya dalam, tak boleh nampak apa-apa. Sakit pun kalau dua-dua mata cataract teruk, dia akan meraba-raba sampai tak nampak. Jadi apa yang dia boleh buat, kadang-kadang kanta tu akan bengkak dan menyebabkan saluran longkang dekat dalam mata kita, air kita dalam mata kita ada produce air tau, sentiasa produce, dan dia ada longkang untuk keluar. So bila dia bengkak, dia akan tutup bahagian longkang untuk air keluar dan menyebabkan tekanan mata tinggi. So pesakit akan mula datang dengan kita dengan simptom-simptom sakit, mata merah, sampai sakit kepala. Bila dah jadi macam ni, biasanya memerlukan operation yang emergency lah. Kalau tak buat, memang confirm akan menyebabkan saraf mata rosak dan buta lah. Kalau buat pun kita tak bagi jaminan yang boleh nampak balik. Semua tu kita usaha. Kalau Allah tetapkan masih boleh nampak lagi, dan Alhamdulillah. Kalau tak, at least kita buang cataract tu supaya pesakit dah tak rasa sakit. Okey, jadi setelah saya terangkan semua, ada satu pesanan penting yang saya nak sampaikan kepada semua viewer. Kalau anda ada rasa simptom-simptom seperti cataract, mata kabur, silau, lepas tu kena pula umur anda antara umur yang
senang untuk dapat cataract, dapatkan rawatan awal. At least dah tahu kalau ada cataract, and then boleh plan nak buat operation bila. Doktor akan bagi tahu, okay, cataract ni dah tebal ataupun awal lagi, boleh postpone lagi. So ikut nasihat doktor. Kalau doktor kata kena buat operation awal, buatlah awal. Sebabnya kalau biarkan lambat, lagi tebal cataract tu, lagi susah untuk kita buat operation dan lebih banyak komplikasi yang akan terjadi. Jadi sampaikan kepada kawan-kawan anda, mak ayah, ahli keluarga, kalau ada simptom-simptom cataract, dapatkan rawatan lanjut, dapatkan pemeriksaan awal supaya tidak terjadi komplikasi yang tidak dikehendaki. Okay, so jangan lupa like dan subscribe channel Dr. Mata. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat kepada anda semua. Assalamualaikum.